Seterusnya kita akan lanjutkan dengan tajuk yang kedua pula, ialah mengenai tafsir surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga Al-Nas. Okey, yang pertama ialah status Makki Madani bagi surah Al-Ikhlas, yang merupakan antara surah yang mempunyai kedudukan yang tinggi, ya. Ia dinilai sebagai surah Al-Makkiyah yang intipati ayatnya itu dia banyak kisar tentang tauhid dan juga sifat ketuhanan. Surah Al-Ikhlas ni dia ada surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Surah Makkiyah dia mempunyai surah yang terdapat dalam Al-Quran. Imam Zarqashi dia menyebut dalam kitab Al-Burhani fi Ulumil Al-Quran, bahasanya surah Al-Ikhlas diturunkan di Mekah selepas surah Al-Nas, iaitu surah yang ke-21 daripada 85 surah Al-Makkiyah. Dan surah Al-Falaq ini dia diturunkan di Mekah sebelum hijrah juga. Ia dikategorikan dalam surah Makkiyah kerana diturunkan ayat ini di Mekah dan selepas surah Al-Ikhlas. Dan yang terakhir, surah An-Nas pula diturunkan di kota Madinah dan termasuk dalam golongan surah Al-Madinah. Surah ini dia dia surah yang ke-114, iaitu sebagai penutup dalam Al-Quran. Isi kandungannya, dia merupakan anjuran agar manusia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap bisikan atau hasutan syaitan yang masuk dalam diri manusia itu. Okey, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan nasakh dan juga mansukh. Dari segi bahasa ialah menghilangkan ataupun memindahkan atau menukar ataupun membatalkan. Dari segi istilah pula, membatalkan hukum mansukh yang lama dengan hukum nasakh yang baru. Perkara yang ada dalam perbahasan nasikh dan juga mansukh dalam hukum syarak yang berkaitan dengannya tidak bersangkutan dengannya dan tidak bersangkutan dengan akidah dan juga akhlak. Yang kedua, dari syarak, yakni Al-Quran dan juga As-Sunnah ini. Dan terakhir adalah yang menasahkan itu, dia membatalkan dan juga datang kemudian daripada yang kena nasah. Okey, wahai hadirin hadirat yang dicintai Allah sekalian, sebab nuzul bagi surah Al-Ikhlas, bahwasanya orang-orang yang musyrik dia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka Allah menurunkan surah Al-Ikhlas ini sebagai menjawab persoalan dan kaum musyrik. Seterusnya, asbabun nuzul bagi surah Al-Falaq dan juga Al-Nas. Dan diceritakan dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Jabi Ja'far Ar-Razi, Ar-Rabi bin Anas dari Anas bin Malik dalam kitab Ad-Daili. Suatu hari Rasulullah menderita kerana kesakitan. Maka Allah mengutuskan dua malaikat untuk menjenguk baginda. Salah satu malaikat itu duduk di sebelah kepala dan satu lagi duduk di bahagian kaki baginda. So, mereka berdialog. Seorang malaikat ni dia bertanya, satu malaikat dia telah bertanya kepada malaikat lagi, satu lagi, apa yang kamu lihat terhadap diri Rasulullah? Lepas tu, malaikat tu dia menjawab, beliau kena sihir. Jawab malaikat yang di bahagian kepala Rasulullah. Jadi, malaikat tersebut telah bertanya, siapa gerangan yang menyihirnya? Jawab malaikat, Labid bin Asyam, seorang Yahudi yang menyihir baginda. Sihirnya berupa ijuk, kulungan yang diletakkan di sumur sebelah sana. Pada keluarga si Anu, di bawah batu besar, maka timbalah air sumur dan angkatlah batu besar itu
Kemudian ambil dan bakarlah ijuk tersebut. Rasulullah hanya memperhatikan dialog tersebut. Esok harinya beliau memerintahkan Ammar bin Yasir dan sahabatnya untuk mendatangi sumur yang dikatakan malaikat itu. Ketika sampai di sumur, terlihat airnya sangat merah seperti darah. Maka air itu ditimba dan juga satu besar terangkat. Golongan ijuk dikeluarkan kemudian dibakar. Ketika dia mati, dalam golongan ijuk terdapat 11 buhul pada seutas tali. Maka terbuktilah apa yang dikatakan malaikat yang pura-pura menjadi tamu dan menjenguk Rasulullah. Mereka menjelma sebagai manusia lelaki dewasa, dua insan yang bersaudara. Maka turunlah surah Al-Falaq dan juga An-Nas. Dan selepas pada itu Nabi Muhammad SAW kembali sihat seperti biasa. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, antara pelajaran yang dapat kita ketahui dari surah Al-Ikhlas ialah Allah Maha Esa dengan segala kesempurnaan dan juga memiliki Asma'ul Husna serta sifat kesempurnaan yang maha tinggi. Setiap manusia tu wajiblah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya bahawa Allah itu Maha Esa, yakni satu, tiada dua ataupun lebih dari satu. Sekiranya Allah itu lebih daripada satu, marilah kita berfikir, maka akan hancurlah dunia ini sekiranya berlakunya salah faham. Sebagai contoh, kita boleh tengok Sang Tuhan itu tidak boleh menerima pendapat dari Tuhan lain. Ia boleh jadi satu hal buruk sangat terhadap makhluk di muka bumi ini. Jadi, kita semua akan merasa ketakutan ketika mana Tuhan tidak memahami antara satu sama lain. Tu kalau Tuhan ada dua lah ataupun lebih daripada satu. Okey, sebagai makhluk. Okey, yang seterusnya sebagai kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kita harus bergantung kepada Allah dan tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Contohnya kita menyembah pokok, menyembah bahala. Semua tu ialah perbuatan syirik. Okey, kalau kita bergantung kepada benda lain seperti kita menyembah pokok, maka wajiblah ke atas kita meninggalkan segala perbuatan syirik tersebut dan kembali pada jalan Allah. Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat kepadanya. Allah adanya satu dan tidak beranak dan juga tidak pula diperanak-anakan. Sesiapa yang mengatakan Tuhan itu lebih pada satu, mempunyai anak, mempunyai ibu bapa, maka wajiblah dia kembali kepada Allah, kerana dia telah hidup dalam kekufuran. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Auzubillah min zalik. Selain itu, antara pelajaran yang penting yang terdapat dalam surah Al-Falaq ialah surah ini dia menanam kesedaran kepada setiap manusia supaya selalu menyadari bahawa dimanapun dia berada selalu dihadapkan dengan benda yang bahaya. Okey, bahaya tersebut dia muncul dari ciptaan Allah yang sebenarnya diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Namun bila mana mereka tidak mampu untuk menggunakan faedah tersebut, maka manfaat tersebut dia akan berubah menjadi sesuatu yang sangat bahaya. Jadi kita kena menggunakan manfaat tersebut dengan sebaik-baik yang mungkin. Tambahan lagi, Allah menyediakan perlindungan terhadap semua hamba-Nya kerana rahmat Allah yang tidak terbatas dari berbagai bahaya dan juga menyuruh mereka berlindung di bawah naungannya. Dan yang terakhir ialah Allah Maha mengetahui bahawa sesiapa yang perlu hidup dalam lindungannya tanpa diminta Allah. Namun Allah memberi jalan kepada kita supaya kita sentiasa mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
maka tetapkanlah perintah untuk menyatakan diri sebagai seorang hamba yang selalu berlindung di bawah naungannya. Okey, yang terakhir pelajaran daripada di surah An-Nas. Manusia ni hidup sentiasa lah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan menjaga makhluk yang digelar manusia di muka bumi ini dengan sempurna. Hanya Allah sahaja patut disembah dan tiada sebarang benda yang boleh kita menyembah untuk memuja-muji selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang sedia kita ketahui, godaan syaitan ni yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan syirik, perbuatan kufur dan perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat hebat. Walaupun kita ni seorang yang kuat ibadat, syaitan dia akan berusaha untuk merosakkan iman dan juga amal ibadat kita dengan mengajak kita untuk melakukan maksiat kepada Allah. Jadi manusia ni dia perlu beristiqamah dalam menegakkan ajaran Allah dan juga melakukan sesuatu kebaikan pada jalan Allah. Hal ini dia menyebabkan syaitan dia akan terus tertawa sekiranya kita tersungkur ataupun terjerumus dalam dosa noda. Hidup janganlah berpandukan dengan nafsu, tapi berpandulah dengan iman. Kerana salah satu yang wajib pada diri seseorang itu. Kita boleh membuat syaitan ketawa terbahak-bahak dengan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti melakukan maksiat, zina dan sebagainya. Tetapi kita boleh membuat syaitan menangis tersungkur dengan kita bertaubat pada jalan Allah yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah tu sangat akan mengampuni dan juga memaafkan orang yang ingin benar-benar bertaubat kepadanya. Jadi sebagai manusia yang berakal, bolehlah kita fikir dan juga pilih sama ada kita nak buat syaitan tu menangis ataupun sebaliknya. Okey, terima kasih. Okey, cukup saja kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Fadilah Ustazah di atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Cukup sekadar ini saja sebutir mutiara yang disampaikan tadi. Semoga sama-sama ambil iktibar dan juga pengajaran tersebut. Di sini saya akan di kesempatan ini saya juga ingin memetik sepotong ayat yang bermaksud Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Okey, kita akhiri dengan majlis. Dengan ini kita jemput Ustaz untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.